Attention, please. The show starts in 3, 2, 1, go. 僕らは何回だってきっと僕らは何回だってきっとそう何年だってきっとさよならと共に終わるだけな Assalamualaikum dan hai, kami akan membentangkan isu penyebaran Islamofobia di serata dunia. Pembentang untuk isu ini adalah saya, Arina Fatih Syabila, diikuti oleh Nordini Amirah dan Wan Ruzana dan Raiz Akmal Mubin. Objektif kami pada akhir pembentangan, semua penonton video ini boleh mengetahui apakah itu Islamofobia, jenis-jenisnya, manifestasi, persepsi dan realiti, faktor yang mengakibatkan berlakunya Islamofobia dan cara mengatasi berlakunya Islamofobia. Tahukah kalian Islamofobia mula berleluasa setelah berlakunya peristiwa peruntuhan Menara Pusat Perdagangan Dunia di New York pada tanggal 11 September 2001. Peristiwa ini telah memberi kesempatan yang meluas kepada ramai pihak terutamanya musuh Islam untuk terus memberikan gambaran buruk terhadap Islam. Bahkan terdapat gerakan secara teratur dan dibiayai sepenuhnya oleh pihak tertentu untuk mempromosi dan menyebarkan propaganda mengenai Islamofobia kepada masyarakat dunia. Memahami konsep Islamofobia adalah perkara yang amat penting sebelum kita membicarakan dengan lebih lanjut aspek lain yang berkaitan dengannya. Maka, apakah itu Islamofobia? Islamofobia adalah istilah kontroversi yang merujuk kepada prasangka dan diskriminasi pada Islam dan Muslim. Istilah itu tersendiri sudah digunakan pada tahun 1980-an tetapi menjadi popular selepas 11 September 2001. Pada tahun 1997, Badan Amanah Renimid mentakrifkan Islamofobia sebagai rasa takut dan benci terhadap Islam lalu membawa kepada takut dan tidak suka kepada orang Islam. Selain itu, ia juga menyatakan merujuk kepada amalan mendiskriminasikan orang Islam dengan mengasingkan mereka dari kegiatan ekonomi, sosial dan kehidupan masyarakat. Islamofobia juga termasuk persepsi bahawa Islam mempunyai nilai yang tidak sama dengan budaya lain, seperti lebih rendah dari nilai Barat dan mempunyai ideologi politik yang ganas daripada dikenali sebagai satu agama. Menurut pelapor khas PBB, Islamofobia bermakna suatu permusuhan dan ketakutan tidak berasas terhadap Islam dan akibat ketakutan atau kebencian pada orang Islam atau majoriti daripada mereka. Pentakrifan yang hampir sama diberikan oleh laporan Commission on British Muslim and Islamophobia. Ianya merujuk kepada dread or hatred of Islam and therefore to fear or dislike all or most Muslim, atau irrational fear of Islam or anti-Muslim racism and continuation of anti-Asian and anti-Arab racism. Maka itulah pengenalan kepada Islamofobia. Seterusnya, mari kita lihat apakah jenis-jenis Islamofobia pula. Jenis-jenis Islamofobia telah dibahagikan kepada beberapa bentuk. Melalui pentakrifan ini dapatlah disebutkan bahawa Islamofobia ini merujuk kepada persepsi negatif terhadap Islam dalam bentuk diskriminasi pelbagai yang dimotivasikan oleh ketakutan dan kebimbangan terhadap Islam atau umat Islam. Islamofobia diklasifikasikan kepada beberapa kategori iaitu institutional Islamophobia dan non-institutional Islamophobia, Islamophobia of the state, dominant and non-dominant Islamophobia dan akhir sekali adalah unconscious Islamophobia. Maka apakah maksud di sebalik jenis-jenis kategori ini? Yang pertama adalah institutional Islamophobia yang merujuk kepada organisasi atau mana-mana pertubuhan yang mendiskriminasikan berdasarkan identiti agama. Seterusnya, non-institutional Islamophobia. Ia berlaku apabila ianya melibatkan Islamofobia oleh satu individu. Islamofobia di peringkat institusi ini kebiasaannya melibatkan diskriminasi sama ada dalam bentuk penafian peluang pekerjaan, kenaikan pangkat, hak-hak beragama sewaktu bekerja dan sebagainya. Seterusnya, Islamophobia of the state
iaitu Islamofobia yang melibatkan polisi negara, yang juga adalah sesuatu yang perlu dibendung. Jika tidak, ia akan mengakibatkan Muslim atau institusi dimiliki Muslim yang berhubung dengan atau mempunyai apa-apa perhubungan dengan kerajaan sebegini akan mengalami pelbagai masalah dan yang akhirnya akan memberikan pelbagai implikasi negatif. Seterusnya adalah dominant Islamofobia. Ia merujuk kepada Islamofobia yang berlaku di negara majoriti bukan Islam. Manakala non-dominant Islamofobia pula apabila ia berlaku di dalam negara majoriti Muslim. Islamofobia yang berlaku di negara majoriti Muslim adalah berbeza dengan negara yang penduduknya Muslim adalah minoriti. Dominant Islamofobia adalah lebih membimbangkan kerana Muslim minoriti ini akan lebih berpotensi untuk didiskriminasikan dan dilayan dengan tidak adil. Dan yang terakhir, unconscious Islamofobia. Ia bermaksud Islamofobia yang berlaku secara tidak disedari. Ini kerap berlaku di kalangan bukan Islam dan ianya juga terjadi kepada Muslim itu sendiri. Kenyataan yang menghina dan mempertikaikan undang-undang Islam dan hak-hak asasi manusia dalam Islam oleh golongan tertentu boleh dianggap sebagai fenomena Islamofobia yang tidak disedari. Bentuk-bentuk Islamofobia yang disebut menunjukkan bahawa fenomena Islamofobia ini memberikan kesan kepada persepsi masyarakat dan ianya boleh berlaku dalam bentuk ekspresi individu dan juga institusi termasuk melalui dasar dan polisi sebuah negara. Seterusnya, saya meneruskan lagi tentang manifestasi Islamofobia. Manifestasi Islamofobia merujuk kepada situasi di mana persepsi negatif atau kebimbangan atau kebencian kepada Islam dizahirkan dalam bentuk ekspresi intelektual seperti penulisan karya ilmiah atau perbuatan yang merangkumi keganasan, protes dan gerakan Islamofobia itu sendiri. Manifestasi Islamofobia ini dikategorikan kepada 5 bahagian, iaitu media, intelektual, struktur, politik dan perundangan, dan akhir sekali adalah manifestasi protes dan keganasan. Yang pertama adalah media. Peranan media dalam membentuk pendapat umum sememangnya tidak dapat dinafikan. Media yang pro-barat dan sentiasa mengambil peluang untuk memberi imej yang buruk kepada Islam sudah pasti akan terus menyebarkan berita-berita yang menggambarkan kenegatifan Islam. Yang kedua adalah intelektual. Secara zahirnya, apabila disebut intelek, pasti semua akan mengetahui yang dikatakan adalah ideologi. Trend politik dan ideologi semasa kuat dipengaruhi oleh intelektual dan saintifik terhadap elemen perkauman, xenofobia dan sikap tidak bertoleransi. Trend ini jelas kelihatan dalam sejumlah buku yang diterbitkan oleh beberapa penulis dengan tujuan untuk memanfaatkan peluang dalam meningkatkan gejala Islamofobia dan mengubah imej Islam kepada lebih negatif. Yang ketiga adalah struktur. Manifestasi struktur menunjukkan kepada diskriminasi atau sebab Islamofobia dalam pelbagai sektor seperti masalah dalam mendapat keperluan asas, peluang pekerjaan, tempat tinggal, penjagaan kesihatan dan pendidikan. Banyak insiden yang berlaku menunjukkan situasi Islamofobia berstruktur ini semakin meningkat. Seterusnya adalah politik dan perundangan. Persepsi kebencian dan kebimbangan terhadap Islam ini juga dizahirkan dalam bentuk politik dan perundangan. Umpamanya di Switzerland, akibat dari kempen anti-Islam yang dipelopori oleh Daniel Streich. Undang-undang telah dibina bagi mengharamkan pembinaan menara masjid. Walaupun ianya melanggar hak asasi umat Islam di Switzerland, bahkan dikecam oleh pelbagai pihak, pindaan undang-undang ini tetap diteruskan atas faktor kuatnya kemahuan politik dalam isu ini. Dan yang akhir sekali adalah manifestasi protes dan keganasan. Kebencian terhadap Islam juga diterjemahkan dalam bentuk protes dan lebih teruk lagi keganasan atau jenayah. Penerbitan kartun yang menghina Nabi Muhammad SAW oleh Kurt Westergaard di Denmark membuktikan Islamofobia yang dizahirkan melalui kartun. Selain itu, peristiwa membakar Al-Quran sepanjang 9 bulan dari September 2010 sehingga April 2011 di Amerika juga diadakan, termasuk kempen untuk membakar Al-Quran oleh Pastor Terry Jones, menunjukkan manifestasi protes kesan daripada Islamofobia. Begitulah teruknya manifestasi Islamofobia dilakukan di dunia ini.
Seterusnya, saya ingin menyerahkan perbentangan ini kepada Nurdini untuk menyambungkan tentang persepsi dan realiti Islamofobia. Dipersilakan. Antara persepsi dan realiti. Persepsi adalah suatu perkara yang dibentuk melalui fakta yang kadang-kadang sahih dan ada juga yang tidak lengkap ataupun tidak tetap. Sekiranya persepsi yang dibentuk melalui fakta yang tidak lengkap, sudah semestinya persepsi itu akan menimbulkan kesan yang sangat negatif kepada sesuatu perkara. Dalam erti kata lain, persepsi tidak semestinya melambangkan realiti dan kerap kali realiti itu tidak diendahkan atau diabaikan oleh kerana persepsi yang terbina telah melalui fantasi. Islamofobia ni pada hakikatnya terbina melalui pembentukan persepsi berdasarkan kepada fakta yang tidak lengkap ataupun kurang tepat. Ditambahkan lagi dengan propaganda dan gerakan memburukkan imej Islam, termasuk sikap dan tindakan segelintir Muslim juga telah meningkatkan persepsi negatif terhadap Islam. Seterusnya, persepsi kepada ekspresi. Meski hanya melalui persepsi, kebencian terhadap Islam telah diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk dan telah berdampak buruk bagi citra umat Islam dan Islam itu sendiri. Islamofobia dapat memberikan implikasi yang sangat penting bagi kehidupan umat Islam dan keharmonian masyarakat secara keseluruhan. Juga berdampak kepada perkembangan sosio-ekonomi termasuk kesan psikologis dan fisik individu. Kesan Islamofobia kepada sosioekonomi juga ada. Islamofobia juga memberi kesan kepada pembangunan sosioekonomi. Ini kerana diskriminasi terhadap umat Islam, contohnya dalam bidang pendidikan, tempat kerja, peluang pekerjaan, peluang perniagaan dan sebagainya. Selain itu, juga memberi impak kepada kehidupan umat Islam seharian, terutamanya di negara majoriti bukan Islam. Hak-hak asas kehidupan berpotensi untuk diketepikan dan akibatnya ia mampu mengganggu pembangunan sosioekonomi sesebuah negara. Contohnya negara miskin seperti Somalia dan Afghanistan dan lain-lain, dan negara seperti itu akan mendapat kurang bantuan antarabangsa oleh kerana faktor Islamofobia. Dan yang kedua, kesan terhadap mental dan fizikal. Islamofobia juga mampu memberi kesan kepada mental dan fizikal. USA Today Gallup Poll melaporkan bahawa 22% daripada responden yang ditemu bual mengakui bahawa mereka tidak mahu berjiran dengan Muslim, dan 18% berasa gemetar jika ada wanita Muslim sama-sama berada di dalam kapal terbang, dan 31% jika penumpang adalah Muslim lelaki. Ini menunjukkan kepada mental yang terganggu kepada mereka yang mempunyai persepsi yang negatif dan ketakutan kepada Islam. Kesan penganiayaan individu dan kerosakan fizikal juga berlaku akibat Islamofobia. Menurut OIC Observatory Report, insiden berkaitan mencemar kesucian masjid meningkat sebanyak 1% dan penodaan terhadap perkuburan Islam sebanyak 70%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maruzana binti Wantabi Azmi, dan video kali ini saya akan membentangkan dan menceritakan tentang faktor-faktor yang menyebabkan Islamofobia terjadi ataupun wujud di dunia ini, termasuklah di negara kita Malaysia. Kalau kita lihat maksud Islamofobia itu sendiri, ianya bermaksud perasaan bimbang, rasa benci orang bukan Islam terhadap Islam. Menurut kajian yang telah dibuat oleh Handeke dan Jolanda Vandenor pada tahun 2006, lebih separuh daripada responden mereka mempunyai pandangan negatif
negatif terhadap Islam dan Muslim. Mari kita lihat apakah sebenarnya faktor yang menyumbang berlakunya Islamofobia. Faktor Islamofobia berpecah kepada dua, iaitu faktor luaran dan faktor dalaman. Faktor luaran ialah pengaruh luar yang membina persepsi negatif terhadap Islam, manakala faktor dalaman merujuk kepada sikap, amalan, budaya dan perlakuan seseorang. Faktor luaran. Ada 4 faktor luaran terjadinya Islamofobia. Pertama ialah penghijrahan orang Islam ke negara majoriti Islam yang menyebabkan terdapat persaingan peluang pekerjaan yang menggugat masyarakat negara tersebut. Ada juga segelintir Muslim yang berhijrah melakukan jenayah menyebabkan mereka memandang serong kepada orang Islam. Kedua ialah kurang ilmu dan pendedahan orang bukan Islam terhadap Islam. Kurangnya pendedahan terhadap ajaran Islam menyebabkan Islam dilihat sebagai sesuatu yang menggugat gaya hidup serta agama yang ganas, termasuk kesalahfahaman terhadap hak-hak wanita Islam. Ketiga adalah prejudis orang bukan Islam kepada Islam. Lagi-lagi selepas serangan Menara Pusat Perdagangan Dunia di New York pada 11 September 2001, dan ianya merupakan pencetus dan kemuncak Islamofobia. Ditambah lagi dengan insiden pengeboman di Madrid pada 11 Mac 2004 dan di London 7 Julai 2005 yang menyebabkan orang bukan Islam seringkali mengaitkan Islam dengan hal-hal ataupun segala keganasan yang berlaku, walaupun ianya bukan dilakukan oleh orang Muslim. Yang terakhir ialah pengaruh media dan gerakan Islamofobia. Tidak dinafikan media mempunyai pengaruh yang sangat kuat membentuk persepsi masyarakat. Media yang dikuasai oleh pihak yang prejudis kepada Islam sudah pasti akan menggunakan saluran ini untuk menanamkan sifat perasaan kebimbangan, kebencian kepada Islam. Ini ditambah lagi dengan gerakan Islamofobia yang mendapat pembiayaan yang lumayan oleh pihak-pihak tertentu untuk menanamkan ketakutan dan kebimbangan serta kebencian kepada Muslim. Beralih kepada faktor dalaman, pertama adalah disebabkan oleh kelemahan dan kurang penyebaran maklumat berkaitan Islam. Didapati juga media tidak mempunyai maklumat yang tepat mengenai keganasan oleh gerakan agama lain, bahkan tiada data yang lengkap negara Islam yang menjadi mangsa keganasan akibat daripada Islamofobia. Media yang dimiliki institusi Islam pula pada hakikatnya adalah kurang efisien dan kurang berjaya menampilkan program-program yang mampu memperbetulkan persepsi negatif masyarakat terhadap Islam. Dan yang kedua adalah berkaitan isu representatif oleh Muslim. Berlaku kesalahfahaman mengenai siapa sebenarnya yang mewakili Islam dalam penyebaran maklumat berkaitan Islam di serata dunia. Dalam isu ini, orang Islam perlu memastikan golongan yang menyebarkan agama Islam tidak menyeleweng dari negara Islam yang sebenar. Ketiga ialah kebangkitan negara Islam dalam politik dan ekonomi yang menggugat negara bukan Islam serta menimbulkan keraguan dan kebimbangan ramai kepada Islam. Seterusnya, Islamofobia di Malaysia. Walaupun Malaysia ini merupakan negara Islam yang majoritinya penduduk beragama Islam, Islamofobia juga berlaku di kalangan masyarakat kita. Faktor yang pertama yang menyebabkan Islamofobia di Malaysia ini tak lain tak bukan ialah pengaruh media yang menunjukkan gambaran negatif dan salah terhadap Islam dan kerap kali menayangkan program-program termasuk filem dan drama yang menimbulkan kekeliruan terhadap Islam. Selain itu, pendedahan agama yang kurang berkesan dan penafian keperluan menangani isu Islamofobia menyebabkan ramai lagi yang berani menghina undang-undang Islam, memperlecehkan amalan umat Islam dan mempersoalkan institusi fatwa di Malaysia.
Seterusnya adalah disebabkan oleh salah faham terhadap Islam dan syariat Islam. Contohnya, isu hudud yang dikatakan undang-undang yang kejam menyebabkan ramai yang bimbang dan mempunyai persepsi negatif terhadap Islam. Isu kedudukan wanita dalam Islam yang dilihat oleh orang bukan Islam sebagai menindas juga menjadi faktor Islamofobia di Malaysia. Akhir sekali, pengaruh golongan fundamentalis yang hanya mendukung satu matlamat yang melampau, iaitu menghapuskan orang bukan Islam, menyebabkan Islam sering dikaitkan dengan keganasan dan kekejaman dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rais Akbar Mubin bin Roslan dari kelas BA 2502C. Saya akan menghuraikan tentang cara-cara untuk mengatasi isu Islamofobia di kalangan masyarakat. Cara yang pertama haruslah bermula dari pendidikan awal ibu bapa dan sekolah terhadap anak-anak sekalian. Ibu bapa dan pihak sekolah haruslah membina dan meningkatkan kefahaman terhadap agama Islam dari awal zaman persekolahan. Pihak-pihak tersebut juga haruslah meningkatkan kesedaran mengenai Islamofobia dalam silibus di sekolah dengan kaedah yang mudah untuk difahami dan seterusnya menunjukkan bahawa ajaran Islam itu sangatlah adil dan bersesuaian di setiap zaman. Pada masa yang sama, pihak-pihak yang berwajib haruslah melancarkan program-program mengenai fenomena Islamofobia di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan untuk membuka mata masyarakat tentang agama Islam. Cara yang kedua ialah menerusi media massa. Fungsi media massa dalam membentuk persepsi dan pemikiran masyarakat adalah dengan memastikan maklumat yang disiarkan berkaitan dengan agama Islam haruslah berdasarkan fakta yang sahih dan tepat dan tidak menggambarkan perkara yang salah tentang Islam. Kita juga haruslah meragui dan tidak mudah terpedaya dengan maklumat yang dikongsi dari pihak yang ingin menjatuhkan nama agama Islam. Cara mengatasi Islamofobia yang ketiga ialah dengan meningkatkan penyelidikan terhadap agama Islam dengan lebih mendalam. Pihak-pihak terbabit haruslah menekankan penyelidikan yang berkualiti mengenai isu Islamofobia. Hasil-hasil penyelidikan tersebut kemudiannya perlulah dikongsi dan disebarkan ke seluruh pelosok dunia agar semua orang di dunia dapat memahami tentang agama Islam dengan lebih mendalam dan persepsi terhadap agama Islam dapat meningkat ke arah yang lebih baik. Cara mengatasi isu Islamofobia yang terakhir ialah dengan memanfaatkan hubungan diplomatik dengan negara-negara luar. Kerajaan Malaysia berpeluang untuk bertindak sebagai orang tengah dalam membantu menangani kesalahfahaman tentang agama Islam yang tersebar di negara-negara asing dan juga haruslah menanamkan kesedaran masyarakat mengenai isu Islamofobia. Membina kerjasama dengan institusi luar negara juga adalah yang harus diutamakan, terutamanya dalam memastikan keterlibatan dengan gerakan membasmi isu Islamofobia di peringkat antarabangsa. Kesimpulannya, fenomena
Islamofobia sudah lama berlaku sejak zaman awal perkembangan Islam di Mekah. Semasa Rasulullah SAW berdakwah, Islam telah dipandang sebagai ajaran yang asing oleh penduduk tempatan. Oleh itu, semua pihak bermain peranan dalam meningkatkan usaha-usaha untuk menangani isu ini agar masyarakat Islam tidak lagi ditakuti oleh masyarakat bukan Islam dan demi menegakkan agama Islam di muka bumi ini. Itu sahaja dari saya. Saya undurkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.